Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam 1 dan Tuan Imam 2, dan juga yang saya muliakan Tuan Imam Tarawih kita, pengurusi Masjid Al-Firdaus Filda Bukit Senggil, Kampung Bukit Senggil, minta maaf, kali pertama datang ke masjid ni. Dan juga Encik Suhaizan kita, pengelola kita. Ya, Alhamdulillah, kita pertama sekali kita panjatkan kepada Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah panjangkan umur kita lagi, masih lagi memberikan kita nafas, dapatlah sama-sama kita menunaikan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan ini ialah suatu ibadah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkatan. Ya, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkatan. Ibadah Ramadan ibarat seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala ingin nak berikan kita sesuatu yang besar. Ya, sebab itu selalunya bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, imam-imam kita sudah panjatkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatikanlah pada bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami agar kami sampai kepada bulan Ramadan. Ada orang malam satu Ramadan, esokan tu nak berpuasa, dah pergi, dah meninggal dunia, sudah meninggal, berpindah alam. Bermakna yang ada ni, malam ni tuan-tuan yang dapat bertarawih bersama imam, ya, Alhamdulillah dapat menyelesaikan witir, itu adalah satu anugerah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan ni Allah banyak bagi kita kelebihan. Dalam sebuah hadis, walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Demi Tuhan dalam genggamannya, kan, bahwasanya mulut orang yang berpuasa ni terlebih harum daripada di sisi Allah daripada bauan kasturi. Orang yang berpuasa ni biasalah waktu tengah hari bau mulut dia akan naik. Setengah ulama mengatakan bau mulut itu bukan sebab dia tak sikat gigi, bukan dia tidak gosok gigi. Oleh kerana dia tak makan, perutnya kosong, maka bau daripada perut itu menolak naik ke atas. Maka ketika itu memang bau waktu tengah hari. Dah pukul 12 naik ke atas, memang bau mulut dia agak bertukar. Tetapi di sisi Allah, orang yang berpuasa ni lebih harum daripada kasturi. Maknanya di syurga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bauan mulutnya itu seperti kasturi. Masya Allah, nah tuan-tuan, itu banyak kelebihan. Dan juga di bulan Ramadan, jangan lupa, lil jannah babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di syurga nanti ada satu pintu yang nama pintu di ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa as-saimun. Takkan masuk pintu syurga tu, nama ar-rayyan tu, melainkan orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'illah fi jazaa'i shaumih, dan iaitu dijanjikan dengan
Allah Ta'ala akan balas puasanya itu dengan balasan yang panggil sempurna. Masya Allah, nah. Di dalam syurga ada nama pintu tu Ar-Rayyan. Tak dapat orang lain masuk, melainkan hanya orang yang berpuasa. Tuan-tuan ni dipilih tau. Tuan-tuan dipilih. Kita dalam perut ibu kita tak pernah doa pun yang ya Allah, lahirkanlah kami ni dalam Islam, dalam beriman. Tapi Allah Ta'ala berikan kita petunjuk, ada ni'matul Islam wa ni'matul iman. Kalau betul lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dia perlukan ibadah kita, dia tidak akan menciptakan orang kafir. Hari ini tengok orang kafir ada, orang Islam ada. Kenapa ada orang Islam? Kenapa ada orang kafir? Saya malam ni Ustaz nak jelaskan sebab Tuhan bernama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kat kita, cinta kepada kita, dia pilih kita untuk beri peluang untuk kita sembah dia, beribadah pada dia. Lepas tu orang kafir tak dapat nikmat ni. Nikmatul iman, nikmatul Islam, orang kafir tak dapat. Dia hidup macam kita juga, makan, minum, beristeri, berumah tangga, tapi dia tak dapat nikmat Islam dan nikmat iman. Nampak tak? Lepas tu dalam ada sebuah hadis lagi. Tuan-tuan, ini memang untuk memberikan keseronokan, berita gembira bagi orang berpuasa. Dalam sebuah hadis, inna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu li awwali laylati min syahri Ramadan wa la tughlaqu illa akhira laylata minhu wa laysa min 'indi wa laysa min 'abdin aw amatin shalla fi laylatin minhu illa kataballahu lahu bi kulli sajdatin alfan wa sab'a mi'a hasanatin wa bana lahu baitan fil jannah min yaqut hamra wa lahu sab'una alfi babin li kulli babin minha misra'an min zahabin muwahshahin min yaquti hamra. Masya Allah. Ini berita gembira bagi kita, bahwasanya segala pintu langit dan segala pintu syurga dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan. Tiada ditutup melainkan pada akhir malam daripadanya. Jadi pintu langit dibuka, pintu syurga dibuka ketika malam daripadanya, melainkan ditulis oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu sujud itu 1,700 kebajikan. Satu sujud je tuan-tuan, malam Ramadan semalam, malam ni sama. Satu sujud, kita sembahyang tarawih satu sujud, dah ditulis 1,000 atau 700 kebajikan. Dan Allah Ta'ala akan membina istana, rumah dalam syurga daripada yakut, permata-permata, tuan-tuan. Yakut ni permata-permata yang merah. Dah, permata ni kalau tuan-tuan, kalau permata cincin, kalau orang yang suka main dengan cincin, kalau orang jenis yang memang suka beli cincin dan pakai cincin, dia tahulah permata yakut ni, kan, permata ni macam-macam harga, ya. Bukan murah, kan? Dia bukan batu, dia permata. Kalau permata ni memang mahal. Allah sediakan dalam syurga itu, pintunya itu dibuat daripada permata. Dan baginya 70,000 pintu. 70,000 pintu, bagi tiap-tiap satu pintu daripadanya itu daun pintu daripada emas yang diperbuat permata daripada yakut yang merah. Maknanya Allah Ta'ala bagi dia 70,000 pintu. Pintu bilik lah. Dan setiap pintu itu
Dan di daun pintu itu diperbuat daripada emas, dan juga pintu daun itu juga adanya permata yang disebutkan permata yakut yang warna merah. Masya Allah. Nah, inilah di antara kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita, tuan-tuan. Cuma Ustaz nak nasihatkanlah kita dalam berpuasa ni, kita ada lagi 10 minit ni. Last nasihat Ustaz. Kita dalam berpuasa kena ingat ya, bagaimana Nabi SAW ingatkan kita ya. Jangan lupa sambil kita berpuasa kena beringat. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis yang kita takut. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya. Puasa dah, tapi tak dapat apa-apa, melainkan dapat lapar dan dahaga je. Kenapa boleh jadi macam tu, Ustaz? Kenapa dia dah berpuasa tak dapat apa-apa, Ustaz? Kan kami berpuasa letih dan sebagainya. Puasa ni bukan setakat untuk menahan daripada makan dan minum ya tuan-tuan dan puan-puan. Puasa juga kena menahankan yang lain. Menahan apa, Ustaz? Menahan mata daripada melihat perkara yang tidak baik. Menahan mulut, ya. Dosa yang paling banyak sekali Nabi SAW bagi tahu, dosa yang paling banyak yang anak Adam paling lakukan, paling banyak ya, bukan paling besar, ialah dosa lidah. Ini dosa lidah lah anak Adam paling lakukan paling banyak sekali di atas muka bumi Allah. Kan? Jadi sempurna puasa kita tu lagu mana nak sempurna? Biar sempurna puasa kita nanti kita menyambut hari raya itu, puasa kita dalam keadaan sempurna, kan seronok. Kan? Puasa yang sempurna itu kena menjaga seluruh anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita kena jaga daripada perkara-perkara yang melihat perkara-perkara yang haram. Ingat ada 5 perkara yang mana menyebabkan pahala kita itu hilang ketika berpuasa. Jangan buat. Elakkan. Hindari daripada buat. Ingat tu peringatan. Ingat kita hidup ni sekali seorang je. Biar buat terbaik. Biar ujian peperiksaan puasa kita ni buat yang terbaik. Kalau tuan-tuan buat yang tak terbaik, nanti balik akhirat nanti menyesal. Tak habis menyesal. Ya. 5 perkara Nabi SAW suruh kita jaga. Khamsun yuftirna as-siyam. 5 perkara dapat membatalkan pahala. Puasa kita ni, pahalanya jadi kurus. Pahala dia jadi kurus. Pahala dia batal. Bukan batal puasa ya. Dengar elok-elok, takut tersilap. Dengar. Batal pahala puasa. Maknanya apa? Tak dapat pahala daripada puasa. Pertama sekali Nabi sebut al-kadhib, jangan dusta, jangan belawak, jangan cakap bohong. Ya, hindarkan daripada dusta dan bohong ketika bulan Ramadan. Yang kedua wal ghibatu, ni hati-hati. Ya. Batu kalau berpuasa ni ustaz ambil inisiatif duduk di rumah lah. Tak mau lepak-lepak. Kenapa? Kalau lepak nanti takut-takut tak boleh jaga daripada mengumpat. Wal ghibatu, mengumpat. Ya. Mengumpat juga akan menghilangkan pahala puasa kita. Wan namimatu, dan buat fitnah. Jangan buat fitnah dalam bulan Ramadan. Kalau buat fitnah nanti pahala puasa kita akan hilang. Wan nazar bi syahwatin, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Ya. Hati-hati kita tengok perempuan dengan bukan syahwat. Sekarang ni tuan-tuan, dulu di zaman-zaman dahulu, kalaulah budak tu nak jadi rosak, dia keluar rumah. Dia boleh jadi rosak dengan keluar rumah. Zaman sekarang nak jadi rosak tak perlu keluar rumah, hanya dengan melalui telefon. Hati-hati scroll. Bagi mereka ada Facebook,
mereka ada TikTok, mereka ada Instagram, hati-hati, boleh melihat aurat daripada telefon. Maka sebab itu kena jaga. Wal yaminu al-kadhib, dan orang yang suka sumpah palsu. Jangan bersumpah dengan sumpah yang palsu. Baik, Nabi SAW ajar kita macam mana kalaulah ada orang nak cari pasal dengan kita. Kan? Kita tengah puasa, tiba-tiba orang tu duk kutuk kita. Apa kita perlu buat? Nabi ajar kita. Sebab tu bulan puasa ni adalah bulan kesabaran. Nabi ajar, innamas saumu junnah, Nabi kata. Kan? Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Fa in ru'um qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Maknanya, kalau ada orang datang kepada kita, dikritik kita, dia kata kepada kita, dia tak puas hati dengan kita, apa yang kita kena sebut? Sesungguhnya aku berpuasa. Sebutlah, sesungguhnya aku berpuasa. Sebab tu aku tak nak balas. Kalau orang duk kutuk kita, kritik kita, sabar dulu, jangan balas. Cakap dekat dia, aku berpuasa. Tu Nabi ajar. Ya, sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kita keluar daripada Ramadan ni, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kan? Kita akan jadi orang yang bertakwa. Dan lagi satu lagi Ustaz nak pesan. Kita sebenarnya, kita berpuasa ni bukan kita nak menggantikan waktu makan. Kalau kita menggantikan waktu makan, nanti matlamat puasa kita tak capai. Macam mana Ustaz menggantikan waktu makan? Macam ni. Tuan-tuan, ketika buka puasa, menu makanan di depan tuan-tuan dan perempuan tu banyak sangat sehingga tak habis. Sehingga membawa kepada pembaziran. Ini tak bagus. Ya, makan qadar mana kita nak saja. Jangan membazir. Kalau boleh kita pergi bazar Ramadan, semua benda kita nak beli. Kalau boleh, semua gerai itu saya nak beli makanan tu bawa balik. Tapi balik rumah makan nasi ayam. Yang lain tu tak makan, tak termakan, jadi membazir. Jadi saya Ustaz tengok statistik dalam Facebook, Ustaz tengok statistik kat Google. Pembaziran di luar Ramadan dengan bulan Ramadan, di bulan Ramadan lagi banyak pembaziran. Tahu tak bulan Ramadan berapa pembaziran setiap tahun? Pada tahun 2023, 2,400 tan. 2,400 tan ni banyak ni tuan-tuan. Andai kata disusun kan setinggi KLCC. Kalau disusun makanan tu yang pembaziran dibuang oleh masyarakat Islam kita setinggi KLCC, tuan-tuan. Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana di bulan Ramadan tidak berhati-hati dalam membuka puasa. Kita bukan nak menggantikan makan pagi, makan tengah hari ya tuan-tuan. Kita memang berpuasa ini untuk mendidik akhlak kita, nafsu kita, nak mendidik perangai kita, rutin kita. Begitulah lebih kurang ceramah penyampaian Ustaz. Pertama sekali poin dia adalah tentang kelebihan. Yang kedua, jaga-jagalah puasa kita ni agar puasa itu tidak menghilangkan pahala. Sayanglah tuan-tuan kalau kita ni kan, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, bila ajal datang, Malikul Maut datang, kita nak suruh Malikul Maut tunggu sekejap, jangan ambil nyawa aku lagi, aku nak buat ibadat, tak boleh dah. Wala yastaqdimun, nak minta malaikat cepatkan pun tak boleh dah. Malaikat dia ikut masa dan dia ikut patuh dengan Allah. Maka sebab itu di bulan Ramadan ni, ulunlah ibadah ni dengan baik-baik sepenuhnya. Sembahyang tarawih itu penuh dengan ketaatan. Dan sembahyanglah dengan penuh cinta.
sembahyang itu penuh dengan seronok lakukan ibadah. Maka ada pepatah ulama kata sebagai penutup saya pada malam ni, cukup dah ni kan. Jain kata 30 minit je. Jadi saya patuh kepada Jain. Dia kata 30 minit je Ustaz, jangan panjang-panjang. Jadi Jain hantar saya ke sini. Jadi mereka bagi peraturan 30 minit je. Jadi kata pepatah satu orang yang bijaksana dalam agama, barang siapa yang hidupnya seperti Ramadan, hari-harinya, setiap harinya itu kehidupannya macam Ramadan, dia balik akhirat nanti macam Aidilfitri. Maksudnya apa? Kalau hidup kita ni jaga batasan, jaga perintah Allah, ikuti taat perintah Allah dan ikuti taat perintah Rasul, kita balik akhirat nanti seronok macam hari raya Aidilfitri. Barang siapa yang hidup di atas muka bumi ini, hari-hari dia macam hari raya Aidilfitri, dia balik akhirat nanti macam bulan Ramadan. Apa dia? Lapar, penat, dahaga, sedih, kan? Macam-macam lagi lah di akhirat nanti, iaitu dalam neraka. Wal'ayazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada iaitu neraka jahanam, dan Allah dekatkan kita dengannya, dan juga Allah masukkan kita di dalam syurga yang dinamakan syurga Ar-Rayyan, yang tak sabar-sabar kita menanti. Dan kampung halaman kita sebenar di sana, ya. Kampung halaman kita sebenar di sana, tahu? Jangan kata kampung kita kat mana. Kampung kita sebenar, kampung kita di syurga nanti. Semua orang cita-cita nak pergi. Boleh insyaAllah, dan duduk sana selama-lamanya. Dah tak tua, kan? Dah tak tua dah, yang akan jadi muda je. Sebab tu kampung halaman. Kenapa jadi begitu? Sebab Tuhan memang nak janjikan bagi kepada kita. Boleh sungguh sikit, bersabar sikit, insyaAllah kita akan mencapai matlamat tadi. Itu saja daripada saya, ceramah untuk takarub Ramadan pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi dan Tuan Imam, pengelola kita, Encik Suhaizan kita, sahabat saya, kenalan saya, bekerjasama dengan saya, bekerjasama di antara masjid. Terima kasih, terima jemputan untuk bagi kuliah pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, dimurahkan rezeki, kita akan bertemu lagi pada malam yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.